Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak. Satu sesi hari ini 2 jam, insyaAllah dari jam 5 hingga jam 7. Dan kita mulakan balik topik 1. Dan sebenarnya kita mula topik 1 tu semalam. Jadi kita akan go more details apa yang kita bincangkan semalam. Saya pun dapat banyak soalan mengenai yang pertama adalah market type, yang kedua adalah kepada jurnal dagangan, dan yang ketiga adalah kepada position sizing model. Jadi tak cukup dekat grup, ada yang pergi tanya dekat social media saya yang lain. Jadi something yang saya nampak ramai dah mula buka mata mengenai apa dia, disiplin, mengenai pentingnya psikologi dalam dagangan dan di mana kita bermula. Yus, wassalam Yus. Okey, jadi hari ini salam sore Sumbi. Hari ini kita mula balik topik 1, pembentukan minda pedagang atas talian. Saya akan jawab beberapa soalan yang saya terima dekat luar. Kalau boleh tanya dalam live ni Jadi kita boleh bincangkan sama-sama. Dan saya cuba untuk buat dia secara berperingkat. Saya tak nak jam degan, maksudnya kita terus pergi ke depan. Nak buat satu. Dia ada proses dia. Try ikut proses dia. Yus, Sunbi, try ikut proses dia. Kalau anda tak pernah buat, saya sediakan tool, saya sediakan peralatan untuk anda nak buat dia satu step dia apa nak dibuat dia. Dan sebenarnya dia adalah satu proses yang panjang, but start, mula. Tu benda yang patut dibuat, bermula. Dekat mana nak mula? Lepas ni. Okey, jadi topik kita pembentukan minda pedagang atas talian. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan profit asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Masih try improve, ya. Okey, sama-sama. Saya pun sentiasa buat dia, Sunbi, sentiasa menilai balik. Kepada, sebenarnya bukan kita nilai kepada sistem. Sistem tu memang sentiasa kita nilai, tetapi kepada kesilapan kita ikut sistem. Itu dipanggil sebagai mistake. Contohnya kita main masuk je dalam pasaran, kita tak buat rutin harian dalam dagangan ni. Ia dah sebenarnya satu rutin. Kita buat benda sama je. Tak kisah hari tu FOMC ke, tak kisah hari tu hari apa ke, New Year ke, cuti market ke, apa ke. Dia sebenarnya adalah satu rutin. Benda sama je. Kalau anda tinggal dengan saya, anda akan faham. Nampak saya ni boring. Kalau orang tengok saya ni kan, benda sama hari-hari. Yes. Benda tu yang paling payah sebenarnya. Okey, jadi nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat dulu pasaran lah sekali imbas, di mana kita masih menjangkakan keseluruhan struktur ni sejak dari Oktober ni, keseluruhan ni merupakan dollar dynamic. Kita menyangkakan sedang melihat kepada dollar dynamic, dan semasa kita sedang menjangkakan untuk indeks-indeks utama sedang test low yang dicatat pada bulan 12. Wassalam Nabil. Okey, jadi itu yang kita jangka, di mana tumpuan pasaran untuk minggu ini ada 4 minit FOMC. Kita dah sedang melihat kepada data-data PMI untuk Eropah yang sedang keluar sekarang ni, di mana untuk Eurozone secara besarnya flash services PMI keluar lebih tinggi, aktiviti ekonomi meningkat dekat Eropah. PMI untuk France, PMI untuk Germany menunjukkan yang lebih positif. Mesyuarat RBNZ dijangka menaikkan kadar polisi sebanyak 50 mata, dan juga
yang jadi perhatian sebenarnya ada dua. Selain pada minit FOMC, kita nak lihat kepada data inflasi PCE untuk US pada Jumaat ini. Jadi pasaran US dan Kanada akan dibuka balik pada malam ini selepas bercuti semalam President's Day dekat US. Jadi expect pergerakan yang lebih meriah lah pada hari ini. Saya sedang lihat minggu depan. Okey, jadi pergerakan yang lebih meriah lah pada hari ini. Okey, jadi US 500 kita jangkakan semasa kalau ini terus ke bawah, saya tak minat untuk entry. Faham? Kalau ini terus ke bawah, kalau sekarang ni dia tak naik dan ini dah break low, ini dah nampaknya dah break low. So ini adalah A, ni macam ni ini 3, ini 4 dan sini 5. Jadi saya tak berminat untuk entry dekat 100% dekat sini. Faham tak Nabil? Faham tak kenapa? Sebab di sini untuk US 500 ni sini kita nampak cuma 3 kumpulan. Kita sedang menjangkakan WXY di mana yang di sebelah sini ada 3. Dan ideally kita melihat kepada 5 lekuk. Ini yang kita jangka sebelum ni 5 lekuk, 3 lekuk di sini. Jadi kalau dia turun macam sekarang ni dan terus sampai 100%, ini akan jadi flat. Faham tak? Ini akan jadi flat. Di mana sekarang ni ini akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4 dan dia boleh jauh lagi. Ini akan jadi flat. Instead of W, X dan Y, sebab di sini lebih daripada 85.4% correction dekat X ni. Jadi kita akan tukar dia kepada flat. Jadi kalau dia terus sampai 100%, saya tak minat. Tapi kalau dia naik daripada semasa dan buat benda ni tak sampai 100%, instead of anda menggunakan 3 lekuk di sini, anda akan tarik Fibo kepada sini untuk entry dia 1, 2 dan bila ini habis nanti, preferably B ni tinggi. Dan kita masih boleh menjangka ini sebagai W, X dan Y. Faham? Jadi entry dia bukannya dekat besar ni. Entry dia adalah kepada yang ini. Kalau dia tak sampai 100%, ini sebagai A, ini sebagai B, tarik Fibo anda daripada 3 lekuk di sini. Tapi sekiranya 100% di sini dan anda ambil Fibonacci yang besar ni, lebih daripada 1618, itu adalah flat. Maksudnya ini adalah satu, kalau anda tarik anda tarik Fibo di sini, katalah dia sampai ke atas ni okey, 100% kita dekat sini. Dekat sini. But kalau anda ambil Fibo yang besar 1, 2 dan 3, 100% di sini. Okey, 100% di sini lebih daripada katalah katalah ini macam ni kat sini. 100% ni 100% yang second, nampak tak 100% dia? Ini 1618 untuk yang besar. 100% yang kecil tu lebih daripada dia, anda tak enter. Yes, betul. Sebab ni akan jadi flat. Ini akan jadi flat. 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh?
Sebab ni borderline, sama ada dia flat ataupun dia adalah WXY. Tapi kalau dia tak sampai 100%, dekat time frame kecil tadi, dia tak sampai 100% dan naik daripada sekarang, kita nak B yang jauh sikit. Jadi anda akan ambil 3 lekuk di sini untuk cari peluang. Tengok 100% dia kepada yang besar. Yes. 85.4. Okey. Boleh? Kalau ni terus sampai 100%, tak ada entry. Itu terus jadi flat. Ini kan jadi flat, 1, 2, 3, 4 dan 5 dan terus habis. Kita tak entry dekat flat. Kalau dia terus sampai, ini cuma tukar color je. Tukar color je, faham tak? Ini cuma tukar color je. Ini tukar color biru. Ini tukar color biru. Lepas tu ini tukar A, B dan C. Dan naik ke atas dah. Flat kita tak entry. Okey. So mungkin itu yang berlaku. Saya tak apa pun kalau flat kita tak entry. Boleh? Okey, itu adalah US 500. US 30 tak ada apa-apa sebab ini tak break. Dia tak break. Macam US 500 tadi dia break. Sebenarnya flat, regular ni adalah regular flat. Kalau dulu ini adalah highest probability untuk 3711. Kalau dulu 100% stop loss 123.6. Boleh cari recording lama saya sebelum COVID-19. Selepas COVID-19, apa yang berlaku adalah expectancy untuk flat punya entry, regular flat kalau B ni tak lepas. Expectancy dia jatuh 0.23. Saya 0.23 ni untuk saya punya objektif lah. Bawah 0.23 saya tak pakai dah. Dulu, ini adalah paling tinggi expectancy untuk 3711. Lepas tu dia jatuh selepas COVID-19. Mungkin volatility pasar satu saya buang dia daripada, bukan buang dia, saya masih backtest dia. Saya tak buang apa-apa sistem. Saya sentiasa letakkan dia dalam demo dan sentiasa, untuk yang ini, saya letakkan dalam demo dan test out. Kalau dia naik balik, then kita akan start pakai untuk regular flat punya entry. Boleh Yus? Wassalam. Rosdi tahu. Dulu regular flat adalah kita punya favorite entry. Ingat tak Rosdi? Regular flat. Target 123.6 sudah tak pakai. Saya tak pernah target 123.6 Sembi. Saya sentiasa 100%. Untuk regular flat, untuk regular flat, stop loss yang 1236. Dulu. Tapi ekspektasi dia jatuh. Saya tak tahu. Boleh ikut alih 1236 ke 1618. Itu anda kena test dia. Payah nak kata kod. Sebab test dia dalam demo. Kalau dia ada apa-apa sistem, anda kena test dia dalam, kalau anda ada satu idea. Yang pentingnya anda faham bahawa anda menjangka struktur di sebelah sini merupakan struktur 3711. Masalahnya flat ni dia boleh sampai bawah ni.
So level Fibo mana yang anda nak pakai? Okey, katalah anda kata 23.6 untuk regular flat. Ini SL untuk regular flat. Anda gunakan 1618 dan anda dapati expectancy dia meningkat. Dan kalau itu yang anda jumpa dan expectancy dia okey, anda pakai. Boleh, Yus? Saya masih pakai. Kalau dia naik, dan saya akan letakkan ini sebagai setup kita. Semasa expectancy dia tak tinggi. Anda boleh tengok yang di belakang-belakang dekat chart. Sejak dari March 2020, dia merudum jatuh. Kita kena stop loss berapa kali, Rosli? Regular flat punya entry kan. EJ, Dow, few times dan dia punya ekspektasi jatuh dekat lower time frame pun jatuh, so saya keluarkan. Sebab itu kalau anda tengok nota sebab itu kalau anda tengok nota kita untuk regular flat ni korektif, okey. Untuk regular flat ni regular flat. Untuk regular flat ni, nampak tak? 1236. Selepas COVID-19, selepas pasaran jatuh, hancur. Sebelum tu, ini favorite setup kita. Nampak tak? Kita cuma letak 1236. Tak sama macam yang lain. Yang lain 1618. Cuma regular flat. Yang 1236. Pasal tak benda ni, Yus? Dulu, ini adalah favorite setup. Stop loss bawah 1236. Lepas COVID-19, pasal tak benda ni? Ni lain 1618. Untuk running flat? Running flat, of course, kita tak tahu dia jadi running ke, dia jadi expanded kan, kita tak tahu. Sebab ini boleh jadi 1, ni boleh jadi 2, ni boleh jadi 3, 4, 5. Jadi kita tak tahu. Tapi hanya untuk regular flat, nampak tak 1236? Pasal tak benda ni, Yus? Kalau siapa yang tengok-tengok siapa yang rajin tengok kita punya ni, kenapa 1236 je? Zul tak letak 1618. Sebab dulu ini set up. Ini adalah set up. Ini favorite set up. Tapi selepas COVID-19, set up ni dok kena libas. Dia kena, tak tahu 1618 ke apa ke, dia pergi. Test lah kalau ni itu lazim. Semasa dalam dollar dynamic. Itu lazim. Dalam dollar dynamic itu benda yang lazim. Jadi kalau ini sampai 100%, kalau ini sampai 100%, then this will be, kita tandakan sebagai flat. Jadi ini tak ada set up. US 30 itu tak break. US 100 sama. Ini jadi B. Faham kan kenapa kita tukar B ke situ? Sebab retest, sebab reset. Wassalam Kristianto. Dia kasih shadow. Kita tak pakai shadow. Okey, dan ini pun akan diletakkan sebagai flat setup. Depend kepada apa yang kita lihat kepada US 500. Yes. Selepas COVID-19. Sebelum COVID-19, dia ikut cakap, Nabil. Pergi tengok chart kan, betul tak? Kalau anda kaji balik, selepas COVID-19, macam-macam jadi. Sebelum COVID-19, technical dia cantik Fibo dia. Tu lazim sebab the whole thing ini
The whole thing dekat sini adalah, the whole thing ini adalah dollar dynamic. Kita sedang membetulkan dollar dynamic. Sekarang ni pun dollar dynamic. Ya. Bila yang cantik? Bila kita ada yen dynamic. Jadi dollar dynamic ni adalah sideway market. Kenapa dollar dynamic? Tengok. Level sini daripada first turun dia tak sampai pun 1618. Tak sampai pun. Jadi ini semua adalah dollar dynamic. Dekat sini, sebelum ni. Dekat kawasan ni hari raya. Kawasan ni hari raya. Kan? Masuk dollar dynamic. Sebab itu bukan kepada indeks. Lebih kepada indeks di sini nanti. Itu yang masanya kita jangkakan yen dynamic. Untuk shorter term saya dah letakkan yen dynamic bila dua ni habis. Ya. Masa tu kita cari untuk indeks. Sekarang ni ini jadi set up kepada flat. Jadi kita tak dapat trade dia. US 500 asalkan anda tak pergi short dia ke bawah. Yes, tapi bukan masa untuk short. US 30 ke bawah, tapi bukan masa untuk short. US 100 pun sama. Okey, selagi tak ada yang break bawah. DAX ini kita tak dapat buat 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Faham? Jadi ini kita jangkakan akan buat benda ni. Jadi nak trade DAX. Ini yang cantik. Tunggu satu lagi, reset dan trade yang ini. Pergerakan dia sama. Cumanya di sini, maksud saya yang ini kita tak dapat tandakan sebagai 5. Kita tandakan sebagai 3 sebab di bawah ni kita tak ada divergence. Ini tak ada divergence. Jadi dia adalah 3. Faham? Jadi kalau dia reset, kita tak akan tunggu untuk entry di sini. Ini adalah untuk DAX. Faham Nabil? Yus? Ya, kita ada bullish sequence yang besar, tak lengkap lagi. So itu adalah H1 punya ni, H1 punya structure. UK 100 kita tahu the whole thing ni yang besar dia dah hampir sampai 100%. Jadi tapi ada entry, ada set up kat situ. Kalau anda agresif, masalah je 2 tu terlalu kecil. Tak sampai 38.2 pun. DAX tadi cantik sikit. Nampak apa yang kita dah cover sebelum ni. DAX ni cantik sikit. Sama juga shallow, very shallow. But ini pun tak sampai 38.2. Tak sampai. Ada kemungkinan untuk dibuat benda ni. 1, 2, 3, lepas tu 1, 2, 3 balik untuk sampai 38.2. Kalau anda agresif, ini adalah satu tempat untuk entry. Memahami bahawa ini tak sampai 38.2. Sebab tu saya tak letakkan blue box. Dia tak cukup syarat. Sebab itu dekat sini saya tak letakkan blue box. Dia tak cukup syarat. Tak sampai 38.2. But kita tahu first turun ni 3. Tak dapat nak lukis 5. Tak ada divergence. Kemungkinan untuk dia buat double correction. Tapi kita tahu yang lain-lain tu dekat nak sampai kawasan support. Faham tak Nabil? Jadi kalau anda agresif, sini ada tempat entry. Kalau anda yang konservatif sikit, anda tunggu one more. Kalau ini buat macam ni, anda tak rasa untuk US 100 ni possible tak untuk dibuat lebih jauh lagi?
Mungkin ni ada room untuk nak test this low. Okay, kalau dia buat double kat sini, then kita akan ada untuk dolar ni akan break high di sini. Ni akan break high. Dolar akan break high. Kalau dia break high, 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau kita katakan ini correction, this set ini adalah set up. Jangan trade dollar index nak expired. Bila expired? Nak expired. Ni bulan 3. Belum. Trade euro US dollar. Alah. Trade euro US dollar. Ya, kalau dia break bawah ni, itu tak ada apa. Dua ni kita akan pindah ke sini dan kita akan trade yang biru. Faham? Itu kan jadi satu biru. Satu biru ni kat sini. Tak payah kejar. Tak payah, biar. Tak payah. Kalau dia break bawah, then kita akan ada double. Kita akan ada double. Kalau dekat indeks ni buat double, sini akan break bawah. Sebab break dia dalam lekuk satu. Itu dolar. Faham? Semasa tak nampak lagi. Jadi saya tak lukis macam tu. Sama juga UK. Asalkan anda tak pergi short dia, jangan short dia. Ini pun dah naik balik ke atas. Apa news, tak tahu apa. Kalau ini naik ke atas, then ini adalah masih merah. Tapi ingat yang saya sebut tadi mengenai level 100% yang besar dia. Okey? Tu mungkin kita start buat B. Lain daripada tu, JP25 tak ada apa, UK 100 tak ada apa, Spain nothing, UJ ni kalau UJ ada nampak break ke atas, then kita akan ada nampak indeks jatuh, UJ naik ke atas. Itu dolar. Itu dolar punya move. Dan sekarang ni UJ dijangka buat ke bawah. Indeks mula ke atas. 5 lekuk untuk kat sini. Okey, maksudnya untuk yen pair pun ini dah break. So kita cuma pindah ini kat sini. Dan kita pindahkan 3. Jom. 3 ni pindah atas ni. 3. Either situ. Dan ini 4. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan ini jadi 3. Okey. Dan kita jangkakan kat sini akan buat correction. Itu adalah untuk yen pair. Kalau dia terus ni, then indeks akan buat double yang tu. JJ pun sama. Ini kita akan letakkan sebagai flat. Ini tak dapat nak trade. Di sini akan ada 5. Okey. AUD JPY. Di sini akan ada 5. Tak dapat. CAD JPY. Ini kita tukar sebagai WX dan Y. Yang kecil dia, kita tukar sebagai WX dan Y.
Belum masanya untuk long yen pair. Kalau nak long yen pair, CAD JPY ni dari sini ataupun Euro JPY. Kalau ada nampak 3 lekuk di sini, sekiranya ada nampak 3 lekuk. Ni nampak macam flat. Nampak macam flat. Tapi kalau nampak 3 lekuk saja, then anda boleh cari peluang untuk long daripada B ni, untuk EJ. Dollar pair. Dolar dekat time frame kecil. Ini masih tak ada apa-apa yang tu. Okay, tak break apa lagi. Nothing. So, kalau ini ke bawah, indeks ke atas, then cari peluang untuk Euro US dollar ni. Ini tak break bawah ni. Wassalam Azim. Nampak? Jadi kalau dia buat benda ni, terus ke atas. The moment dia break A ni, the moment dia break A ni, then tarik Fibonacci. Entry dia adalah ni. Tarik ikut saya tak dapat letakkan magnet ya. Kalau saya letakkan magnet, semua benda ikut. Stop loss 10 pip atas dan TP dia 100%. Okey, itu adalah Euro US dollar. Awal tadi saya letakkan blue box ya, tapi nampaknya konektor kita sebenarnya sini. Saya ingatkan konektor ini. Itu Euro US dollar. Ada bearish sequence kat situ. Faham? Kalau dia naik, kalau dia tak break bawah ni, itulah untuk Euro US dollar. U-Chef saya tak berapa tertarik. But sini pun ada set up untuk U-Chef. Cumanya tak berapa cantik banding dengan Euro US dollar disebabkan ini jauh dah pergi. But ada set up lah kat situ. Ni mungkin dah start B Itu untuk U-Chef. Okay, B ni dah start. C ni dah start. GU pun sama. Ni dah B. Dan kita jangkakan dia start buat lekuk 2 ni. So, instead of trading index, US indices, cari peluang dekat dollar pair. Faham? UCAD, nothing. Tak minat. AUD US dollar, sini pun ada set up. Okay, the moment dia break A ni, Azim, the moment dia break A sini, then kita tarik Fibo 3 tempat ni. 100%. U-Chef ni tak apa, sama je structure dia. AUD US dollar, NZD US dollar pun sama. Ni tak break bawah. So dollar pair lah ya. Ni tak break bawah. Faham yang tu? Konsep asas lah ya. Konsep asas lah. Saya lebih minat kepada NZD. Kenapa? Sebab kita jangka dia sebagai flat. 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. Di sini kita baru saja ada 3. Faham tak? Dan dia break. Jadi, ini tak dapat 3. Ini kalau kita jangka sebagai flat, ini kena ada 5. Jadi kita ada incomplete sequence kat situ. Sini baru 1, 2, 3. Sedangkan the whole thing ni kita jangka sebagai 3, 3, 5.
Sekarang ni baru 3. Dia tak dapat jadi WXY. So dia antara AUD, NZD, Euro, GU, NZD cantik. Faham? Di antara semua ni satu, tapi ingat dia ada dia punya bank pusat minggu ni Besok bila gold pun sama. Gold pun ada set up untuk shorting, untuk shorter term. Okay, sekarang ni kita jangka akan membuat kenaikan. Mata tak nampak, sorry. Dekatlah, sama set up dengan dollar pair yang lain. So kalau ada jangka AUD US dollar, ni maksud saya. AUD lah. Dan kita ambil gold. Boleh? Jadi kalau kita jangkakan kat sini, buat 1, 2 dan 3, anda akan jangka sini akan buat 1, 2 dan 3. Boleh? Okey? Ataupun masukkan satu lagi yang lebih relevan kepada dia, iaitu ini memang inilah inverse lah. Jadi kita jangkakan kat sini akan buat 1, 2 dan 3. Jangan trade. Kalau anda nak trade yang apa, dia satu. Dia satu. Faham? Sekarang ni sebab kita dolar dynamic. Kalau yen dynamic, then ini tak ngam. Dia cerita lain. Okay? Silver pun sama. Silver saya dah sempat tukar tadi. Silver pun yang sama lah. Ini dah lengkap nampak. Dan maksudnya untuk minyak pun akan buat minyak pun akan menemui support di sini. Satu lagi turun belum habis. 1, 2, 3, 4, 5. Ini connector dia. Okey. Kenapa kita jangkakan masih ada ke bawah lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita jangka 6, 7. Satu lagi. Faham? Setiap kali anda nampak, saya bukan tarik saja. Saya kira benda lekuk-lekuk ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ada lagi benda ni? Sedangkan dia sampai 100%. Faham tak? Sebab saya lihat ini baru 5. 6, 7. Yes. XOM. Tengah tunggu benda tu lah. XOM. Macam tahu je saya. Rosdi. Kita tunggu XOM untuk buat yang kecil. XOM ni dah nak sampai. Faham? Ni boleh guna magnet. Kalau dekat apa? Okey, dah sampai pun. Saya tak cek lagi saya punya ni trigger ke tak.
Okay, jadi XOM kita jangkakan pada malam ni akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Itulah tempat untuk masuk XOM. Okay, tapi dia dalam zone lah. That's the zone untuk XOM. Akhirnya, Rosli. Bahaya korang ni. Satu lagi yang saya minat adalah ini. Kalau dia buat ke bawah. Dia tak nak ke bawah. UNH ni. Selain daripada tu, bagi mereka yang berminat adalah kepada banyaklah saham. Saya rasa saya tak tengok lagi. Sebab saya tengok yang daily, yang weekly. Saya rasa, tapi entry ni ke H1. Sekejap. Rasanya dah trigger. Kejap terus ni. Dah trigger terus ni. Tapi a bit more ke bawah lah. Bahaya korang. Kita dah cerita SOM ni 3 tahun kan. So, minyak ni boleh habis kat sini. Faham tak? Minyak ni boleh habis sini. Tukar color je pun. Kita lukis masih ke bawah disebabkan kita jangka untuk US dollar. Itu sebabnya. Tapi tak perlu pun dia buat benda tu. Okey. Satu lagi adalah ni. Faham? Ni mungkin dah habis. Dua ni kat sini. Jadi, kalau ada nampak benda ni, jangan trade benda ni. Trade yang ini. Faham? H1. Okey. So, satu lagi. Boleh? Itu adalah untuk Freeport. Bagi mereka yang dah entry dulu-dulu tu, ini jangan keluar. Masalah saya dengan struktur ni adalah benda ni. 1, 2, 3, 4 dan 5. So, tak dinafikan ia boleh buat macam ni. Tapi apa pun, daripada level sini, kita akan ada sekurang-kurangnya 3 lekuk. Wassalam je. Okey, itulah untuk Freeport. Lain daripada tu, Euro AUD tak ada. Ni masih ke bawah satu lagi. Satu lagi ke bawah. Sebelum dijangka mula naik ke atas. Dan GA pun sama. Ni akan buat pembetulan. Dia tak ada break apa. So, sideway, nothing. GN pun sama. Ni dah habis lekuk 2. Jadi kita akan ada satu lagi sebelum buat pembetulan. 50%. Sama GA Euro GBP, one more ke bawah. Sebelum dijangka menemui support. Okey. Euro AUD nothing. Satu lagi ke bawah. Okey. So, apa yang kita minat? Dollar pair, NZD US dollar. Di dua ni. Ini time frame H1 ke bawah. AUD US dollar pun sama. So, Kristanto, dia belum terbatal set up untuk dolar sebab dia tak break. Okey. Yen pair jaga-jaga sikit. Yang nampak adalah dolar yang jelas. Okey, so saya tak nak panjang sangat.
kita ada 10 minit sebelum kita break. Ada soalan tak untuk pasaran? Ada apa-apa soalan tak? So, kita masih menjangkakan dolar untuk meneruskan pergerakan ke atas, dan kita menjangkakan untuk indeks jatuh ke bawah, menemui area support dan naik ke atas balik. So, ini tak break atas. So, itu bermaksud untuk indeks ni cuma akan habis di sini. Cuma akan habis setelah satu lagi kenaikan. Dolar buat lekuk 3, ini ke bawah. Faham? GU yang sudah break. Yap. GU. Yap. Ni dah boleh tarik Fibo. Saya tak berapa minat GU sebab apa, ini ini nampak boleh jadi flat. Saya tak berapa minat GU. Dia tak break. Dia belum ada sikun. Yang ada sikun adalah dia tak break A ni. Ni tak break. Ni tak break. Atas ni pun tak break. Sideway. Yang nampak Euro US dollar. Ni saya tunjuk dekat ni. Nak compare kan. Ni GU. Okay, ni Euro US dollar. Okey. High yang sama. High dia yang sama. But ini adalah lebih tinggi high dia. The thing is, daripada kawasan sini, ini tak break. Ulas correction habis ikut timing. H4. Itu sebagai satu panduan sahaja, Yus. Kita letakkan satu panduan masa. Ni tak break. Ini tak break. So, ini boleh jadi flat untuk GU ni. Sesuatu saya tak minat. But, ini lagi nampak Euro US dollar ni. Dan, 3 lekuk di sini. Ini dah break structure ini. Anda ambil stokastik, anda akan nampak satu reset kat situ. Ini tak break. Tu yang dia tak ada sikun untuk kita nak trade. Ini at least kita ada sikun untuk nak trade. High, low, lower high. Kita ada sikun 100%. Ini tak ada. Maksudnya kita kena ambil ini. The whole thing ini. Jadi ini masih sideway. Yes, mungkin ke bawah. But this one tak ada. Okay. Nanti kita cover mengenai time, mengenai itu dalam sesi dia, Yus. Kan dalam recording pun cerita sama. Saya akan cerita benda sama. Tak ada benda baru pun dia. Okay. Nampak? Dia tak, yang besar dia tak ada break. Dua time frame. Dua time frame. Satu GU ni masih considered as sideway. Boleh dia break sebab tinggi ni sama. Dah tengok dekat XM, dah tengok dekat sini dia sama. Level dia, high dia 12448. Ni 12447. 12448 dia kurang. Ni lagi nampak jelas. Untuk euro ni. Ni boleh sideway. Kalau anda tengok dekat XM, untuk GU ni, the whole thing ni, tak ada apa, dia tak break bawah.
So GU tak ada sikun, maksudnya tak ada benda ni. Tak ada benda ni. Ni tak ada. Ataupun di dalam ni tak ada benda ni. Ni tak ada. Dia kena break level, tak ada. EU tu ada. EU tu ada. Dia ada high, low, low, high, low, low. Trend dia ada. Tu maksud dia. Okey? Okey, kalau tak ada soalan lain, time basically ini je. Mana dia punya ni tadi? Time cuma sebagai panduan bila kita jangka kawasan equilibrium akan sampai dalam correction. Itu je. Ni time. Jadi anda gunakan faktor time ni dalam H4 dan harian. Yep, mana satu EU ataupun ataupun GU. Okey. So kita jangkakan bahawa contoh bila ni nak sampai, bila ni nak sampai, bila di sini akan sampai, kita katakan bahawa correction ni sedang berlaku dan bila ni nak sampai, bila dia akan turn around. Kalau anda sedang jangkakan WXY, so anda akan ambil bila dia akan tukar structure 13, 18 ataupun 25 ke 5 bulan. Kalau dia tak sampai-sampai, contohnya ni macam ni, dia naik dan masa kat sini dah 19 bulan, belum juga sampai 100%. Kita jangkakan daripada 19 tu ke 24 bulan, sini dah 19 bulan, tak sampai lagi 100%. Ini adalah 100% area daripada 3 lekuk yang besar ni. Ni dah 19 bulan dan kita jangkakan dia akan melanjutkan pergerakan sehinggalah 24 bulan. Dan next dia, level ini dijangka akan sampai between 25 ke 5 bulan. Itu je time. Dia sebagai panduan bilanya anda jangkakan bahawa satu correction tu akan berakhir. High mana, low mana yang anda nak pilih. Itu kepada korelasi time, benda yang sama. Itu je correlation time. Tak sempat kita nak ni. Itu sahaja correlation time, benda sama. Kalau dia tak sampai dan kita jangkakan, katalah sini naik satu. Masalahnya dia naik berkelok. Dia naik berkelok, kelok, tak ke mana. Sekali dah 19 bulan. Anda jangka dia akan meneruskan dan membuat struktur lanjutan. Next kat sini adalah 25 ke 5. Itu maksud dia. H4 dan daily. Anda tak guna dia dekat H1 ke bawah. Semua tu ada dalam ni. Semua dia tulis bawah tu. Anda nampak kat sini kan, contohnya anda jangka B kepada C. Masalahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia dah buat 7. Tu kepada nombor-nombor ni. Dan ini C tak dapat buat 7. Dan ini dah 19 bulan. Dan anda jangka kat sini akan buat struktur lanjutan. Sini akan buat struktur lanjutan. Di antara 19 ke 24 bulan. Sebelum next target dia 25 ke 5 bulan. Itu adalah untuk faktor time.
Semua tu ada dalam nota tu sebenarnya. Nombor-nombor pun letak dalam bawah. Itu adalah untuk korektif. Anda nampak kat sini buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Memang 5 berakhir dengan divergent. 1, 2 dan 3. Sekali dijangka naik. Sebab sebelah ni 3, sebelah ni 3, sini A contohnya. Anda jangka dia akan naik. Masalahnya naik ni berkeluk. Ni dah 19 bulan. Dan sini ada 7. 7 lekuk. Dan kat sini dah 19 bulan. Lepas dari tarikh ni, dan anda jangka dia akan buat lanjutan. Ni dekat sini, jom. Tukar struktur, maksudnya reversal. Itu target time kita. Kalau lekuk tu ataupun siri tu masih kita jangkakan motif, dia masih dalam kiraan korektif. Dan kita jangkakan dia akan buat lanjutan. Saya ada satu program untuk nak kira dia, tapi dia tak dapat jalan dekat MT5. Tu masalahnya. Kalau dia dapat jalan dekat MT5, lama dah saya kongsikan. Okey. Senang kerja saya. Dan bukan PineScript, bukan Pine. Kalau anda yang pandai program, benda tu boleh diprogram. Faham tak? Untuk time tu, untuk time tu. Untuk time tadi, anda tanya ChatGPT. Dia boleh buat untuk anda. Boleh diprogram. Saya tak reti sebab masalahnya benda tu lock. Dia bukan saya punya, dia company saya punya. Kita ada 3 benda dalam structure, dalam mapping. Ada 3 benda. 3 benda. Yang pertama adalah kepada structure, di mana kita gunakan contoh. Anda menjangka correction ini akan sampai lekuk 2, 38.2. Contoh. Itu structure. Jadi, kalau sini kita katakan A, sini B, Anda nampak kat sini sebagai motif. Apa bentuk dia nak sampai dekat 38.2 tu? Contoh. Tu yang saya duk ulang Fibo tu. Okey, sebentar. Okey, tu structure. Nombor 2, momentum. Nombor 3 adalah time. 3 benda yang kita gunakan untuk mapping. Okey, kita berhenti sekejap. Kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita rangkumkan ulasan pasaran kita. Basically kita menyangkakan bahawa US dollar ni, pergerakan dekat US dollar semasa dijangka akan menemui satu resisten dan meneruskan pergerakan ke bawah. Tak dinafikan ini boleh berlaku. Kalau ini berlaku, then anda tunggu kepada shorter punya bounce. Faham, Kristianto? Kalau dia break ke bawah, anda nampak 5, dan kita tunggu 3 lekuk. Masih tak lengkap saya ada satu website dia, Sunbi, tapi saya tak jumpa link dia. Ada satu kaedah pengiraan dia. Okay, jadi kalau dia break ke bawah, tak ada apa. Ni 1, ni 2, dan 3 break 3, masih lagi tak lengkap sebab sini 5. Itu je. So itu adalah kepada shorter time frame punya correction. Tak payah kejar. Dia jangan ni yang selalu penyakit ni. Kalau dia break macam ni, dia tekan dekat sini.
Apa selalu jadi? Dia naik balik. Betul tak Ustaz? Jangan. Jangan tekan waktu dia break tu. Tu yang nampak, oh Marubozu punya break. Dia tekan dekat Marubozu kat kepala dia. Oh, sakit. Tak payah. Okey. Masih kita menjangkakan untuk dolar ni. Jadi, lihatlah mana-mana dolar pair yang break. Kalau break, dan kita tukar dia punya lukisan ni. Gold pun sama. Kena libas. Itu. Sebab itu, trading ni, belajar pakai limit order. Jangan duduk tenung chart. Jangan buat benda tu. Kecuali anda scalper. Itu lain. Kalau anda define, maksudnya anda pegang position, dia simple. Kalau tanya saya, scalping ni, anda masuk beberapa saat, tak sampai 15 minit. Itu scalper. Kalau anda pegang lebih 15 minit, itu bukan scalping dah. Itu dah intraday. Itu masalah dia. Asyik menghadap chart, jadi nak tekan. Okey. Faham? Saya rasa saya tak payah nak cerita balik chart ni. Kita masih menjangkakan a bit of masih ada kekuatan, sisa-sisa kekuatan US dollar. Jadi kalau dollar index break, index akan buat double. Alah, manalah pula. Kalau euro US dollar ni break ke atas, ni US 500. Okey. Kalau ini break ke atas, break high, sini akan buat double. Faham? Sini akan buat double. 1, 2, 3 dan buat double. Boleh. Hanya jika dia break ke atas. Tapi kalau dia tak break ke atas, seperti yang kita jangka, ini akan menemui satu support. Ini akan menemui satu resistance sebelum dia naik ke atas. Sebelum ini sebelum ini naik ke atas lah. Dan C dia. Sebab ini akan buat lekuk 3. Jadi ini akan buat ke bawah. Okay, itu US 500. Sorry, kena makan gula-gula sebab tekak gatal. EU leading. Tak, dolar yang tak ada. Nak tengok concurrent dengan kena tengok sama instrumen keyboard. Kena tengok sama instrumen. Maksudnya EU tu leading kepada GU ke, AU ke, NU ke. Jadi kena tengok sama kumpulan. Boleh? Dia kena tengok sama kumpulan. Sebab cerita dia adalah dolar. Bukan cerita yen. Kalau cerita yen, dan kita cerita pasal indeks. Okey, so semalam kita dah sentuh mengenai benda ni.